Kitab Pati Paridah, muka surat 52, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal, itu tajuk dia. Beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal, dengan jalan ringkas. Dengan jalan ijmal, dengan jalan ringkas. Maka wajib beriman dengan ada segala rasul dan segala anbiya, segala rasul dan segala nabi. Beriman ni atas beriman atas jalan ijmal. Dia buat kurungan tu pendek. Ijmal dia buat kurungan tu pendek. Pendek ni ringkas. Iaitu wajib beriman dengan ada segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal. Kita i'tiqad, kita berpegang di akidah ada bagi Allah beberapa banyak, beberapa banyak, yakni beberapa ramai rusul dan anbiya alaihimussalatu wassalam. Tu doa. Beberapa banyak rusul. Jadi rusul pula. Ra sin lam. Atas tadi beriman dengan rasul, maka wajib beriman dengan ada segala rasul. Sini dia eja dengan rusul. Ni sebut sama dah ni. Ra sin waw lam. Rasulun, seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul. Rusulun, ra sin lam. Ra bagi depan, rusulun. Ni tiga rasul ke atas. Dan anbiya samalah. Nabiyun, nabiyani, anbiya. Jamak belakang tu. Nabiyun seorang, anbiya nabi, gitulah. Rasulun seorang rasul. Rusulun mana rasul. Dia kata ada bagi Allah beberapa banyak, yakni beberapa ramai rusul dan anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka wajib beriman dengan ada di sini, ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal, atas jalan yakni pendek, ringkas, atas jalan kasar. Manapa ada sekalian rasul-rasul dan nabi-nabi itu adalah rasul-rasul dan nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala, sekalian ada. Kalau bahasa kita macam mana? Sama je. Segala dengan sekalian. Kalau orang sekalian hadirin,
segala hadirin. Boleh kita? Orang-orang. Sekalian hadirin. Sekalian. Boleh kita kata segala hadirin hadirat. Dengar pelik tau. Segala hadirin hadirat. Dia ialah sekalian segala tu samalah. Tapi letak tu lah. Kalau orang ni sekalian lah. Kesemua. Kesemua. Maknanya semua rasul-rasul hak nabi-nabi tu ramai yang dilantik oleh Allah. Kita beriman dengan semua sekali. Gitu. Kita beriman dengan sekalian semua nabi-nabi, rasul-rasul yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan semua nabi-nabi. Kita beriman dengan semua rasul-rasul. Dan semua tu beriman macam mana tu? Beriman atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, atas jalan tafsil di hadapan. Atas jalan tafsil di muka sebelah, tajuk dia 25 rusul. Rusul 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Wajib tahu dengan tafsil. Kita jangan lupalah pembicaraan tauhid ni. Tahu tu bukan tahu ilmu saja. Tahu ilmu terjemahan ditahu. Makrifah terjemahan dikenal. Kalau bicara dalam ilmu tauhid, sebut tahu ni mengetahui dan berpegang. Tu orang sebut tahu. Kalau tahu saja, hak Rasul 25 orang kafir pun boleh tahu. Kalau kita tengok di jadual bilangan Rasul 25, mereka pun tahu. Kalau mereka hafal, mereka pun ingat. Tapi tahu di sini mana? Beriman. 25 Rasul wajib tahu, wajib mengetahui dan berpegang, wajib percaya dengan tafsil. 25 tu, tu seorang. 25 Rasul tu seorang. Dan Rasul 25 saja ke yang dilantik, yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramai banyak. Dan ramai banyak kan beriman ke tak? Sebab 25 je. 25 tu atas jalan tafsil, atas jalan seorang-seorang. Dah lain-lain tu beriman ke tak? Berimanlah. Yang lain tu yang dilantik dipilih oleh Allah, mereka Rasulullah jugalah. Mereka Nabiullah juga. Lepas tu sekalian ramai-ramai tu beriman atas jalan ijmal. Mereka semua adalah nabi-nabi, rasul-rasul yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijmal, tafsil. Duk sebut sama-sama dah tu. Ijmal, tafsil. Ijmal secara ringkas, tafsil secara terperinci. Ramai-ramai tu kita beriman belaka. Kesemua tu adalah rasul dan nabi bagi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita beriman atas jalan ijmal. Atas jalan tafsil barulah pergi kepada Rasul 25 orang. Dahulu kita bicara berkaitan dengan sifat Allah. Sama juga ijmal, tafsil. Secara ijmal, Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Secara ijmal, kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi kita berpegang sekalian sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga tu atas jalan ijmal. Atas jalan tafsil, pergilah kepada 13 sifat atas jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Jalanan Imam Asy'ari 20 sifat, atas jalanan yang masyhur bagi kita 20. Jadi 13 ataupun 20 itu atas jalan
tafsil. Dia gitu. Nanti kita akan pergi kepada Rasul, kepada malaikah. Beriman dengan sekalian malaikah. Malaikah makhluk Allah yang paling banyak sekali. Malaikah lah makhluk Allah yang paling banyak sekali. Kita beriman dengan sekalian malaikah. Hak makhluk Allah yang paling banyak. Berapakah bilangan malaikah? Hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita beriman kepada sekalian malaikah secara ijmal, secara tafsil. Hak malaikah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itulah malaikah hak 10, malaikah yang menanggung arash, malaikah hafazah. Itu secara tafsil. Beriman dengan sekalian kitab, banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Ada setengah menyatakan kesemuanya 104 buah, ada mengatakan 114 buah. Tetapi yang wajib kita beriman atas dalam tafsil Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Ijmal, tafsil. Jadi lepas daripada selesai pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Jadi selesai sebut aqaidul iman yang 50. Itu bukan jalanan yang rajih yang muktamad. Itu bukan jalanan rajih, bukan jalanan yang muktamad. Aqaidul iman yang 50. Jalanan yang rajih yang muktamad, aqaidul iman 36. 36. Hak tu hak jalanan yang rajih yang muktamad. 13 sifat. 13 sifat. Jadi kesemua sekalinya jadi 36. Hak 50 aqaidul iman tu, 50 aqaidul iman tu, hak tu jalanan sifat 20. Tapi sebagaimana kita lebih serasi sebut sifat 20 nak banding dengan sifat 13. Kita lebih serasi sebut sifat 20. Kita lebih serasi sebut aqaidul iman yang 50. Kitab Pati Paridah ni didatangkan dua pandangan tu, 13 sifat ataupun 20 sifat. Kebanyakan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang kecil, mereka tidak menyebut hak jalanan 13 sifat. Mereka hanya menyebut jalanan hak 20 sifat. Masyhur dia gitu. Jadi kitanya lebih selesa sebut sifat 20. Apabila atas jalanan sifat 20, jadi aqaidul iman, simpulan iman yang berkait dengan sifat Allah dan sifat Rasul, jadi 50. 50 aqaidul iman, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 41, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul, 9, 41 campur 9, 50. Selesai pembicaraan aqaidul iman yang 50 yang menjadi kewajipan hak permulaan dalam agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu permulaan yang wajib dalam agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, secara tafsilnya 50. Jadi kita selesai bicara aqaidul iman yang 50, hak kewajipan, hak permulaan dalam agama, mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah, sifat Rasul. Sifat yang wajib pada akal bagi Allah, sifat yang wajib pada akal bagi Rasul, hukumnya kita berpegang tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat yang wajib, tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat yang wajib. Sifat yang mustahil pula, sifat yang mustahil ni sifat yang
akal tak terima sama sekali ada di zat Allah dan di zat Rasul. Kita pun pegang hukum dia, kita berpegang tidak tertudak sama sekali maha suci Allah daripada 20 sifat yang mustahil. Tertudak sama sekali Rasul bersifat dengan sifat mustahil, dusta, khianah, sembunyi wahyu dan bodoh. Kita pegang akan hukum bagi sifat, kita pegang akan aqaidul iman yang 50, permulaan yang wajib dalam agama. Selesai waktu. Jadi nak pindah pula kepada rukun-rukun iman yang lain. Nak pergi kepada malaikah, nak pergi pada malaikah, kitab, kemudian hari kesudahan. Jadi hak Allah dan Rasul itu bicara permulaan. Allah dan Rasul itu perbicaraan permulaan. Sebab walaupun beriman dengan Rasul tu, kalau mengikut susunan rukun iman duduk nombor 4. Susunan nombor 4 tu susunan Al-Quranul Karim dan susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak beriman dengan Rasul tu duduk nombor 4. Al-Quranul Karim hak kita duk baca lepas sembahyang tu lah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa rusulih tu yang keempat. Apabila ditanya akan Nabi SAW berkaitan dengan iman oleh Jibril AS, Nabi pun jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang keempat, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Jadi hak rasulnya yang keempat. Tapi walaupun beriman dengan rasul yang keempat, 6 rukun iman yang menjadi asas adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Yang zahirnya Islam, rukun asas kepada Islam 5 rukun. Rukun asasnya adalah 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Rukun asas kepada Islam 2 kalimah syahadah. Rukun asas kepada iman, kepercayaan hati, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab itulah lepas bicara sifat Allah, sifat Rasul ni, sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung pengertiannya di dalam 2 kalimah syahadah. Kita bicara lepas. Yang kita bicara aqaidul iman yang 50 ni selesai, terkandung pengertiannya di bawah 2 kalimah syahadah. Maknanya 2 kalimah syahadah tu hak zahir menjadi asas kepada rukun Islam. Pergi kepada aqaidul iman yang 50 yang berkait dengan Allah dan Rasul, itu pergi pada asas rukun iman yang 6 perkara, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kemudian kenapa Al-Quran, kenapa hadis Nabi meletakkan beriman dengan Rasul? Yang keempat adalah huraian-huraian ulama'nya. Ada setengah kitab menyatakan bahawa susunan Al-Quran, susunan hadis Nabi, Rasul duduk mempat adalah sebagaimana agama diturunkan kepada ummah. Agama daripada Allah, diwahyukan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa kitab. Malaikat Jibril bawa kitab kepada Rasul. Tu. Jadi susunannya Allah, malaikat, kitab dan Rasul. Tu kata setengah-setengah ulama' lah. Tetapi yang menjadi asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi selesai bicara hak berkaitan dengan aqaidul iman yang 50, nak bicara pula hak rasul-rasul ni pula. Habis hak rasul-rasul ni barulah berpindah kepada bicara malaikat di muka surat 55. Kemudian bicara kitab di muka surat 56.
Yang akhir sekalinya bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Rukun iman yang keenam, beriman qada dan qadar, panjang bicara di kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ke-8 dan sifat yang ke-7 dan sifat yang ke-8. Sebab pembicaraan rukun iman yang keenam berkaitan dengan qada dan qadar Allah adalah berkait dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti beriman dengan qada dan qadar Allah, rukun iman yang ke-6 sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tetapi kenapa Nabi asingkan rukun iman yang ke-6 tu? Walaupun ada riwayat Nabi menyebut 5 sahaja. Ada riwayat hadis Nabi menyebut iman ni antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Pak je, 5 je. Ada riwayat Nabi menyebut iman adalah antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikahnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari kesudahan. 5 je, tak ada yang kena. Jadi macam mana pula ada riwayat Nabi hanya menyebut 5 saja rukun iman? Dah beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Fatih Faridah kitanya, panjang bicara qada dan qadar adalah di sifat iradah, sifat yang ke-8. Tapi bicara rukun iman ke-6 bicara kudrah dan iradah. Dan yang mana dalam kitab Fatih Faridah ni lengkaplah pembicaraan ke-6 rukun iman. Sebab ada terkadang kitab-kitab tauhid yang pendek ni, dia hanya membicarakan aqaidul iman yang 50 sahaja, tamat kitab. Dia hanya membicarakan hak permulaan yang wajib pada agama sahaja. Beriman dengan Allah dan Rasul, dengan bahawa beriman dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Selesai 50, tamat kitab. Kitab Fatih Faridah lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Tapi sebelum nak pindah pada rukun iman yang lain, nak selesai dahulu hak beriman dengan Rasul, hak rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat, beriman dengan Rasul. Jadi beriman dengan Rasul ni 2 jalan. Satunya jalan ijmal, satunya jalan tafsil. Maka wajib beriman, ni jalan ijmal, dengan ada segala rasul-rasul dan segala nabi-nabi atas jalan ijmal, jalan pendek. Iaitu beriman dengan ada segala rasul dan segala nabi atas jalan ijma ni, kita i'tiqad. Beriman, beriktikad sama je lah. Beriman, beriktikad sama. Kita beriman dengan Allah dan malaikat, kita beriktikad dengan Allah dan malaikat, dia samalah. Beriman ni percaya hati, i'tiqad ni berpegang di hati, samalah. Percaya di hati bab iman ni percaya yang putus lah. Percaya yang putus. Bukan maksud percaya macam kita duk cakap biasa tu. Kita duk cakap biasa, kita cakap percaya. Hak anak seorang ni memang kita percaya. Kita cakap gitulah. Hak anak seorang ni memang kita percaya. Hak ni tak percaya mana ni? Hak ni kita percaya. Tapi percaya-percaya pun kita ambil perhatian juga. Kita tengok-tengok juga. Sebab apa? Budak sekarang dah kata percaya 100%. Tak semestinya. Ada pun percaya dalam bab pembicaraan iman, itu percaya sepenuhnya 100%.
Itu iman, percaya sepenuhnya. Percaya sepenuh tu dia panggil i'tiqad. Berpegang kejap di hati. Dia sama je lah antara beriman dengan beriktikad. Iaitu kita i'tiqad ada bagi Allah beberapa banyak, beberapa ramai Rasul dan Anbiya alaihimus salatu wassalam. Ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ramai-ramai tu kita beriman, beriktikad atas jalan ijmal. Ijmal tafsil, ijmal tafsil. Ada orang tu dia kata, selama-lama ni dia kata, tak pernah dengar pun perkataan ijmal tafsil. Lepas belajar tua-tua ni lah dia kata, ijmal tafsil. Lepas tu, kekok dah nak sebut, dia tanya dia, tak kekok dah. Ijmal tafsil. Sebab apa dah? Berapa kali ulang ijmal tafsil. Tapi dia kata selama-lama ni tak pernah pun dengar perkataan ijmal, perkataan tafsil. Tak pernah dengar. Tapi berimannya macam mana? Beriman tak dengan Rasul 25? Berimanlah ianya Rasulullah. Kemudian beriman hanya Rasul 25? Tanya balik. Mungkin Pak dia kata ijmal tafsir ni tua-tua ni barulah belajar. Alhamdulillah lekat mulut dia kata. Ijmal tafsir lekat mulut. Ingat memang ingat, tapi biasa duk sebut ijmal tafsir. Tapi masa dahulu tak pernah dengar perkataan ijmal tafsir. Tak pernah dengar tu, wallahu alam lah. Mungkin perkataan tu hak Arab. Mungkin makna tu diajar dah. Kalau bertanya balik, beriman dengan Rasul 25? Berimanlah. Waktu kita ngapa ada budak ke Rasul 25? Jadi sekarang ni hanya beriman Rasul cukup-cukup 25. Dah. Ramai lagi Rasul. Tu. Ya tu. Dia beriman tak dengan ramai lagi Rasul tu? Beriman dah Rasul. Dah apa beza dengan beriman dengan Rasul 25? Macam setakat tu je Rasulnya. Tiba-tiba dia tanya, setakat 25 je Rasul yang kamu beriman? Dah ramai Rasulnya. Dia beriman ke tak ramai tu? Beriman. Beriman macam mana? Berimanlah. Macam mana? Berimanlah. Tak tahu nak cerita. Itu ijmal lah, tak nak sebut pun. Maknanya walaupun tak pernah sebut, tapi beriman cukup lah. Bezanya hak Rasul 25 ni sebut je mana nama. Sebut je. Lut ni duduk sini dah. Rasulullah Lut tu. Ilyas ni duduk sini dah. Rasulullah Ilyas tu. Ilyasa ni duduk sini dah. Ilyas tu Rasulullah, Zulkifli Rasulullah, Syuaib Rasulullah. Ini saya biasa sebut nama-nama hak Quran disebut. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam tu, tu dia cerita semua tu. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Tu dia sebut semua tu. Nabi Daud ada sebut semua. Zakaria, Yahya. Hak jarang-jarang ni Lut mana pula? Takut gitu Lut tak Lut tikang ke? Siap lah. Mana jarang disebut. Mana pilih sebut je beriman inya Rasulullah. Hak tu hak 25. Dah kata ramai lagi tu. Ramai lagi tu beriman juga. Dia beriman macam mana? Tak nak jawab. Ya dah tu. Beriman atas jalan ijmal. Dia tanya balik. Malaikah Jibril, Mikail beriman? Beriman lah. Malik, Ridwan apa semua beriman belaka. Muka, Nakir beriman belaka. Lepas tu malaikat tu je. Mana tu malaikat nu 7 langit tu mana malaikat? Dah beriman ke tak? Beriman lah. Beriman macam mana? Macam mana beriman?
Jibril, Mikail beriman. Hak malaikat ramai-ramai tu beriman. Apa beza beriman dengan Jibril, Mikail dengan beriman malaikat ramai-ramai? Tak boleh nak cerita. Tapi maknanya dia beriman dua jalan. Hak 10 malaikat ni beriman secara tafsil. Hak ramai tu beriman gitu. Cara mana? Tak nak jawab. Beriman dia kata. Tu ijmal. Pada ni. Sebab dia using juga. Sebab ijmal tafsir tua-tua baru belajar. Yelah, baru belajar pandai sebut. Tapi dalam bab iman tak pandai sebut pun. Ni dah nanti pandai cerita. Sebab bila usul tanya, walaupun tak pernah dengar ijmal tafsir tu baru dengar, beriman dua jalan juga. Beriman dua jalan. Secara ijmal, secara tafsil. Cuma tak pandai nak perici, jadi macam tak kemah lah. Kena kemah lah pula. Takut Rasul 25 cukup-cukup tu mana ada lebih lagi dah. Malaikat 10 tu je mana ada lebih lagi dah. Tu siap. Macam juga sifat Allah 20 tu je sifat Allahnya. 20 tu sifat Allah. Dah lah, tak ada dah sifat lain. Tu tak luluh lah pegangan seumpama tu. Tapi tak pernah jumpa lagi. Tak pernah jumpa lagi lah. Walaupun dia ijma tafsir tu kemudian tak pernah jumpa lagi. Rasul cukup-cukup 25, malaikat cukup-cukup 10 tu je. Sifat Allah cukup-cukup 20 tu je. Tak pernah jumpa lagi. Tapi kalau sifat Allah 20 je tu adalah. Tu ada. Bukan tak pernah jumpa, ada tu. Tu sebenarnya jumpa. Sebenarnya jumpa orang belajar sifat 20, dia hanya dia berpegang sifat Allah 20 cukup-cukup. Tu ada. Tapi kita kena kemahlah. Ijma tafsir kena sebut molek. Kita nak ajar ke anak-anak kita, kena sebut molek. Yang kamu duk bilang rukun iman, beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul, tu ijmal. Kita kena ceritalah. Beriman dengan sekalian ijmal. Hak satu-satunya barulah hak macam ada ajar. Ada di kertas malaikat 10, kitab 4, rasul 25 kan ada kan? Di kertas ni, kertas panggil kertas apa tu? Kilat tu lah. Poster. Poster panggil tau. Di poster tu kan ada kan? Beli lepas tu tepek ke bilik budak-budak biar dia ngapal waktu. Waktu tu tafsir tu. Malaikat 10 tu tafsir, kitab 4 buah tu tafsir, hak Rasul 25 pun tafsir lah. Kita biar perjelaskan. Jangan tak tahu je pakai ni. Tapi mujurlah di iman, di akidah tu. Okey. Tapi tua-tua baru dengar ijma dan tafsir. Kitab Fatih Faridah ni bukan kitab yang besar mana pun. Bukan kitab yang besar mana pun. Jadi beriman atas jalan ijmal, kita i'tiqad ada bagi Allah beberapa banyak, beberapa ramai rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Hak 25 wajib tahu atas jalan tafsil. Kemudian dah ramai nabi rasul ni, ramai mana sebenarnya? Hak 25 tu atas jalan tafsil. Hak jumlah semua. Dah kata ramai nabi-nabi dan rasul-rasul. Ramai mana jumlah dia? Dah ramai. 25 atas jalan tafsil. Atas jalan ijma' ramai nabi-nabi dan rasul-rasul. Ramai mana nabi-nabi dan rasul-rasul ni? Dan kaul yang sahih, kaul yang kuat dalil, tidak dihingga akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Tak seletak jumlah. Maksud dia gitu. Dan qaul yang sahih, pandangan ulama yang kuat dalil, yang muktamad, tidak dihingga
akan mereka itu akan rusul-rusul dan anbiya alaihimussalatu wassalam dengan bilangan yang tertentu. Faham? Tidak dihingga akan mereka itu rasul-rasul dan anbiya dengan bilangan yang tertentu. Bilangan 100,000 ke 200,000 ke dah. Tidak dihinggakan. Mana tidak dihinggakan? Tidak disakatkan, gitu. Tidak dihingga, tidak disakatkan. Lepas tu ramai. Gitu sudahlah. Lepas tu ramai mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman secara ijma' ramai nabi-nabi dan rasul-rasul. Ramai mana? Serah kepada Allah. Kita jangan letak bilangan yang tertentu. Jangan kita hinggakan. Jangan kita letak jumlah. Itu pandangan yang sahih. Pandangan yang kuat dalil. Pandangan yang muktamad. Jadi hak kita biasa dengar 124,000 orang, dia akan cerita di bawah. Itu bukan pandangan yang rajih, bukan pandangan yang muktamad, tapi yang masyhur bagi kita. Tapi pandangan yang sahih, yang kuat dalil, yang muktamad, tidak dihingga akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Seperti dihingga dan dikatakan anbiya itu 124,000 dan yang jadi nabi 313 orang. Tidak dihingga, seperti dihingga dan dikatakan. Hak ni hak dihingga dan dikatakan. Pada ni yang sahihnya, yang muktamadnya, tidak dihinggakan akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Jangan letak jumlah lah. Serah kepada Allah Ta'ala. Tidak dihingga ni seperti dihingga dan dikatakan. Ini contoh kepada jikalau dihinggakan. Pandangan yang sahih, pandangan yang muktamad tidak dihinggakan. Seperti ini bukan contoh bagi tidak dihinggakan. Ini contoh dihinggakan. Ini contoh dihinggakan. Di pas juga ayat kita ni, dia kadang-kadang didatangkan contoh yang sebalik. Bukan contoh perkara tu, sebaliknya. Jangan hingga. Kalau hingga seperti mana? Dia datangkan contoh hak sebalik. Ada ni. Dia datangkan contoh hak sebalik. Sekarang pandangan ulama yang sahih, yang muktamad, tidak dihinggakan, tidak disakatkan. Seperti ini nak datangkan misal yang hingga, bukan yang tidak dihingga. Ini pandangan dhaif. Seperti dihingga dan dikatakan oleh setengah ulama. Seperti dihingga dan dikatakan oleh setengah ulama. Apa yang ulama ni kata? Anbiya itu 124,000 dan yang jadi rasul daripada 124,000 anbiya itu 313 orang. Gitu. Hak ni hak setengah ulama, tapi masyhur kita dengan pandangan ni. Jadi nabi-nabi ni semua sekalinya 124,000. Daripada 124,000 tu naik pangkat rasul 313 orang. Daripada sekalian nabi-nabi 124,000 orang. Dia gitu. Sebab rasul pastilah nabi. Sebab 313 orang rasul ni daripada kalangan nabi serama 124,000 orang. Jadi rasul pasti nabi. Nabi hak banyaknya, hak ramainya nabi saja.
naik pangkat Rasul hanyalah 313 orang daripada kesemua Rasul 124,000 orang. Kalau 313 orang daripada 124,000 orang tu, kalau orang sekarang bilang persen, 0, berapa persen? Bukan 1%. Oh, kalau 1/100, 124,000 orang Nabi, 1% jadi Rasul, jumlahnya 1,240 orang lah Rasul. Tak gitu tak, 1% tau. Kalau 1%, 124,000 orang Nabi, 1%, 1% daripadanya jadi Rasul. Jadi mana Rasul? 1,240 orang. Ni 300 je. Bagi 4 pulak doktornya. Bagi 4 pulak. Dah kalau bagi 4, 0.25%. Gitulah. Bilangan kasar. Dah kalau 1%, 1,240 orang. Sekarang hanya 313 orang tu 1/4. Jadi makna 0.25%. Kena dah tu. Tu cara kasar. 0.25% je. Daripada Nabi yang ramai-ramai tu, dia angkat pangkat Rasul dipanggil. Nabi tuang tu, Rasul tuang tu. Pangkat Nabi dia panggil pangkat nubuwah. Pangkat Rasul dia panggil pangkat risalah. Tu pangkat. Kalau kita nubuwah ni, kita akan kata, kita terjemah dengan kenabian. Kan gitu. Nubuwah kita akan terjemah dengan kenabian. Kalau pangkat risalah ni, kita kata pangkat kerasulan. Ya tak? Nabiyun tuang tu, Rasulun tuang tu. Nabiyun ni orang yang diangkat pangkat nubuwah. Rasulun orang yang diangkat pangkat risalah. Waliyun orang yang diangkat pangkat wilayah. Wali itu tuan, orang yang naik pangkat wilayah kewalian. Gitu. Pangkat kenabian, pangkat kerasulan, pangkat kenabian, pangkat kewalian. Jadi tu pangkat. Jadi sekarang ni hak Allah Ta'ala pilih dan lantik pangkat nubuwah ni ramai. Daripada pangkat nubuwah naik setangga lagi pangkat risalah 313 orang. Daripada 124,000 orang Nabi yang dikurniakan pangkat nubuwah. Pada ni. Ini atas pandangan yang masyhur. Tapi pandangan yang sahih, pandangan yang muktamad, tidak dihinggakan. Yang letak jumlah. Adapun hak bilangan Rasul bilangan Nabi 124,000 orang, bilangan Rasul 313 orang daripadanya adalah datang daripada riwayat hadis yang dhaif. Riwayat hadis yang dhaif. Apabila ditanya akan Nabi SAW, berapakah bilangan para Nabi? Nabi berjawablah, mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Nabi jawab, mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Mana 124,000 orang. Apa ditanya pula Nabi berkaitan dengan bilangan Rasul, Nabi pun jawab 313 orang. Tapi hadis ni hadis yang dhaif, riwayat yang dhaif, bukan riwayat yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang dhaif ni berkaitan dengan bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul bukan hanya satu hadis.
Ada riwayat hadis menceritakan Rasul bukan 313, 314 hadis juga. Ada hadis dhaif mengatakan 315. Tu. Ada ni. Sama juga dengan bilangan Nabi. Bilangan Nabi ni hak 124,000 orang ni, satu pandangan ada menyatakan Nabi ni ada pandangan menyatakan Nabi ni 25,000 pun ada. 25,000. Ada riwayat menceritakan Nabi 25,000. Ada riwayat ada yang menceritakan Nabi ni 1.2 juta. Ramai tu. Ada orang mengatakan, ada kata muqatil Nabi-Nabi ni 1.424,000 orang. Ni. Banyak pandangan ni. Kata muqatil Nabi 1.424,000 orang. Ni beberapa pandangan ni pandang dhaif belaka. Tapi masyhur kita ni lah 124,000 tu masyhur kita. Rasul 313. Ni. Kalau dah kitab tu nah. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi bukan sekati. Sekati tu tahir. Bukan kati tahir. Kaki ni kaki inci. 16 tahir 1 kaki. 12 inci 1 kaki. Tak? 16 dengan 12 takut tukar. Tu kan 16 tahir 1 kaki. 12 inci 1 kaki. Kita ada dah ni. Tak. Kalau tanya budak-budak lah ni tak tahu tak tahir-tahir. Tahir nama orang ada lah. Bukan tahir. Tahir bukan. Itu tahir. Tapi kita tahir. Bukan tahir, bukan te, to. Tahir. Nama orang tahir. Ini tahil, L. Bukan hak kati-kati ni bukan. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 100,000. Saya ada pernah dengar dalam Radio Aikim disebut 100,000 seketi. 1 juta apa pun dia disebut. Adalah perkataan dia. Perkataan lama. Tak tahu. Tapi memang saya dengar tu tak pernah dengar lah. Pertama kali dengar. Seketi tu dengar sama tu. Hak 100,000 tu. Sejuta. Kalau ni Melayu lama ke apa? Melayu klasik kayak gitu lah. Orang kita seketi pun tak pernah dengar seketi 100,000. Sejuta dia ada panggilan dia. Dia ada. Saya pun tak ingat lah pun dia disebut. Jadi seketi 100,000, 2 laksa. 1 laksa 10,000, 2 laksa 20,000. Bukan laksa Penang tu. Laksa tu makan pagi tadi. Laksa selesai dah, kenyang dah makannya tu. Hak tahlil 70 laksa tu nah. Tahlil 70 laksa. Kita kena ada pada diri kita ni 70,000 tu kena ada. Ada ni. Untuk kita berharapan dengan barzah, di kita tu kena ada 70,000 tu. Ada tak 70,000? Dia panggil tahlil 7 laksa. Ni di kita ni ada tak tahlil 7 laksa? Dah lah daripada kita mau balik tak ada lagi 70,000. Bila kita tahlil? Orang tua kita dulu tahlil lepas subuh. Saya duduk pondok tahlil lepas subuh 100 pagi tu guru. Kalau 100 pagi,
Kita boleh letak lalu dah. 100 pagi, ada 350 hari. Faham dah tu? Boleh 35,000 dah. Kena tak kira tu? Kena dah. 100 pagi, 350 hari setahun, boleh 35,000. Boleh ya? Jadi 2 tahun, boleh 70,000. Kalau 100 pagi. Tapi hak peseng kita pasal budak-budak dulu, tahlil je 10 je. Dia buat tahlil berlagu. Dia baca tu lah, ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi, Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. Lepas tu dia pun buat lagu, la ilaha illallah. Buat lagu 10 kali, budak orang lalu dah nak tahu kan gitu. Ke ya Latifu ya Kafi tak pandai nak sebut tau. Tak pandai nak sebut tau. Aku tua pandai lah. Kalau tanya budak-budak tak pandai lah tu. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi, Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. Dia hak la ilaha illallah tu 10 kali je. Tapi dia wak panjang lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia panjang 10 kali. Kalau 10 kali 2 tahun 70,000. Kalau 10 kali 20 tahun dah, iya tadi saya kira tadi 70,000 2 tahun tu. Kalau 100 pagi, kalau 10 pagi maknanya 2 tahun kena 20 tahun lah. Dah umur kita berapa dah? 50 dah kan? Lebih dah lah. Kalau 10 pagi 20 tahun 70,000. Dah kita 40, 50, 60 dah umur kan? Ke 10 pun tak ada. Dah bila tahlilnya ada kematian. Seminggu, 2 minggu, sebulan ada mati seorang. Kita pun tahlil lah 100 ke dia. Itu je. Oh, bila nak cukup 70,000? Bila nak cukup 70,000? Dah kena ada ni, kita kena ada ni. Bekal kita kena ada. Tahlil 70,000. Bila kita ada tahlil 70,000, ada seseorang meninggal, kita pun hadiah tahlil 70,000 kita kepada arwah. Kita pun hadiah. Pahala tahlil 70,000 kita pun hadiah kepada arwah. Aku hadiahkan tahlil 70,000 aku kepada arwah sianu. Tapi hak di kita 70,000 tu kena buat semula ke? Tak. Kekal di kitanya. Kekal di kita. Sebab tu kalau ada kematian mak ayah kita anak-anak lah, cukup tahlil 70,000. Kita anak-anak mustahak, anak-anak. Hak kita ajak orang lain mari tahlil tu atas masing-masing lah. Hak pentingnya anak cucu. Sebab tu tak payah niat. Anak cucu tak payah niat. Kalau menantu kena niat. Menantu kena niat. Kalau anak, kalau cucu tak payah niat. Jadi kita kena cukup lah 70,000 tu. Kena cukup. Maknanya kalau kita kata kita ada adik-beradik 7 orang. Lepas mak ayah meninggal, kita bagi. Keluarga kamu kena cukupkan tahlil 10,000. Secepat mungkin. Buat gitu. Secepat mungkin. Keluarga kamu 10,000. Sekejap je. Kita lepas tiap-tiap waktu semasa kita tahlil anak-beranak kita ni, kita main jemaah anak-beranak kita pun tahlil 100 boleh 500 dah sehari. 500 dah sehari. Nak 10,000 20 hari bagi tapi kalau boleh nak secepat mungkin. Secepat mungkin. Lepas maya 300 lepas maya subuh 300, lepas maya zuhur 300, lepas maya asar 300. Ni anak-anak kita ni. Maknanya tu ada 7 beradik. Satu keluarga 10,000. Tapi sebut tadi tu 100. Okey dah 100 atas orang. Bini kita, anak kita ada 3 orang. Anak kita ada 3 orang. Tak ada ni. Mana anak kita 3 orang, jadi kita sekeluarga 5 orang. Lepas semayang 500. Lepas semayang 500 sekeluarga.
Sehari 2,500. 4 hari cukup 10,000 keluarga kita. Adik-adik kita lain pula 10,000. Secepat mungkin. Ada ni. Sebab ada riwayat menceritakan bahawa orang mukmin akan disoal selama 7 hari. Secepat mungkin. Dan tempoh tu juga biar selesai. Khilaf ulama, ada disoal sekali, ada kata 3 kali, ada kata 3 hari, ada kata 7 hari. Itu khilaf ulama. Jadi kita secepat mungkin. Kalau arwah hanya ada anak 3-4 orang kok, kena 20,000 sekeluarga. 20,000 sekeluarga. Dari satu keluarga, kau kan anak ada 3-4 orang dah. Suami, isteri, menantu kita kena niat. Anak ada 3 orang, boleh 5 orang dah. 100 lepas semayang tadilah boleh 2,500. Mana kalau 20,000 seminggu siap lah, 7 hari siap lah. Ada ni, biar kena gitu. Kita adik-adik kena pakat gitu lalu dah. Ke mana? Ataupun ni adik-beradik ni anak kecil-kecil laginya. Abang tu anak besar-besar ramai pula, cucu pun ada dah abang tu. Mana arwah ada cicit dah. Kita banyak lah sikit. Dah dia anak pun ada dah, cucu pun ada dah, contoh dia ramai sikit. Ni adik nak bosu ni anak baru apa orang. Kita nak cukup 7,000 secepat mungkin. Bagi molek. Ada ni. Itu bahagian kita dengan mak ayah lah. Kita sendiri kena cukup 70,000. Mana arwah tu kena ada 70,000. Kalau arwah ada 70,000, kita anak-anak nak buat apa lagi? Tak apalah, arwah cukup dah 70,000. Cukup dah, tak payah dah. Gitu. Apa-apanya kita banyak lagi lah. Tu orang apa? Tahlil 7 laksa. Tahlil 7 laksa. 70,000. Biar kena ada. Tiap-tiap seorang kena ada untuk menghadapi barzah yang akan menolong kita sampai kepada meniti titik yang syirak. Tapi tahlil 70,000 ni serta akidah dengan la ilaha illallah. Tahlil 70,000 ke 7 juta ke, kalau akidah ni tidak ada la ilaha illallah, tidak ada sedikit manfaat pun. Akidah tu lah. Akidah la ilaha illallah itulah kalimatut tauhid, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Ni dia sibuk bagi saka je tau. Bagi saka kena segera mungkin. Pusaka tu kena selesai secepat mungkin. Jangan tangguh-tangguh. Jangan bila nak cakap bab pusaka je, Allah, baru je mati sibuk harta dah. Dah. Memang kena segera. Tomoknya. Jelas. Pada jelas ada panggil dah. Jelas ni. Tak ada apa-apa ni. Duk bincang bab harta pusaka sesegera mungkin. Ada ni. Jangan kita biarkan sesegera mungkin. Tapi jangan hanya duk kira harta pusaka, kena kira tahlil 70,000. Lepas tu kita ingat kepada arwah, kita lagilah perbanyak buat amal. Sebab amal kita pahala pada arwah. Selagi kita bertambah ingat kepada arwah, sedekahkan banyak duit kita. Dah kita ingat-ingat lepas kita bekerja, kita nak tanggung mak ayah. Tu azam kita, mak ayah kita ni bersusah payah membesarkan kita. Azam di hati, bila kita dapat kerja, kita akan tanggung mak ayah. Tanggung lah. Dah mati dah. Duit tu kita sedekah jariah lah. Tanggung dah tu. Beri tu. Bekalang tu dalam alam barzah. Ke mana? Kira mati dah. Jimat 200-300 sebulan. Dah sebulan 200-300. Bila mati dah, jimat 200-300. Banyak rancangan lain pula. Jimat 200-300. Tak payahlah. Nak beri ke mak ayah kan kita berilah. Tak boleh 200-300 pun, beri 100, 50 ke sebulan.
Tapi bukan pahala untuk mak ayah kita, pahala kita juga. Ada ni. Bukan kata pahala mak ayah kita, pahala kita juga, dan automatik pahala mak ayah kita, gitu. Mana lagi kita ingat mak ayah kita, lagilah kita perbanyakkan infak. Kita nak letak nama mak ayah kita pun letaklah. Tak mau letak pun tak ada masalah. Sebab hak kita buat itu kebajikan pahala mak ayah kita automatik. Cuma orang kita ni banyak gitu. Ustaz ni derma ni untuk masjid ni atas nama arwah mak ayah saya. Tak apalah letak nama pun. Tapi letak dah letak, mak kita tak dapat pahala automatik. Dah kita masuk masjid ni, kita nak potong, kita ubus RM1, RM2, RM5. Tak teringat mak ayah. Itulah pahala mak ayah. Cuma orang kita ni bila banyak tu nak jadi semangat, letak nama mak ayah. Nak jadi mana? Kurang sikit sayang. Ada ni. Nak jadi kurang sikit sayang, kita pun gantung atas nama Allah nak bagi ke mak ayah lah. Dia gitu. Walau dia ubus RM1 ke RM2, RM5 dalam tabung tu, itulah pahala mak ayah. Tak ingat pun, bukan pahala mak ayah tu, pahala tok nenek, tok nyang, tok nyuk yang kita tak kenal pun. Pahala tu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Kita adalah mereka yang di atas kita sampai Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Cerita waktu jual laksa tu lah, tali jual laksa. Ni 2 laksa. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 100,000, 2 laksa 20,000, 4,000. Jadi 100,000, 20,000, 4,000. 124,000 lah. Nabi atas pandangan yang masyhur sedikit lah. Walaupun ada berbagai-bagai pandangan yang lain berkaitan dengan berapakah bilangan Nabi-Nabi. Sebab ada pandangan mengatakan, ada riwayat menyatakan bahawa Nabi-Nabi ni 313, Nabi ni 25 orang Nabi. Ada mengatakan Nabi 25,000. 25,000 Nabi 25,000. Ada yang mengatakan Nabi 1.2 juta. Kata Muqatil, Nabi 1,424,000 orang. Tapi ini semua bukan pandangan yang muktamad. Pandangan muktamad tidak dihinggakan. Ramai Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang kita beriman atas jalan ijmal. Berapakah jumlahnya? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Tuan kata, setengah daripada mereka itu kami, Allah Ta'ala, ceritakan atas engkau ya Muhammad, dan setengah daripada mereka itu kami tidak cerita kepada engkau ya Muhammad. Jadi berapa jumlah? Tuan tak cerita belaka ke Nabi kita? Pada ni. Jadi jumlah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ke Nabi kita pun Allah Ta'ala cerita setengah sahaja daripada para anbiya, dan setengah lagi Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak cerita pada engkau ya Muhammad. Di atas pandangan muktamad tidak dihinggakan berapakah jumlah para anbiya dan para mursalin. 25 rusul wajib tahu dengan tafsil. Wallahu a'lam.